Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Asy-Syaikh Shalih Ar-Rawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, dan ke-10 daripada fardu sembahyang itu sujud yang pertama. Jadi sambung perbahasan berkaitan dengan fardu sembahyang ataupun disebut sebagai rukun-rukun sembahyang. Katanya, dan ke-10 daripada fardu sembahyang itu ialah sujud yang pertama. Jadi sujud dari sudut bahasa Arab dia panggil sebagai al-khudu', tunduk patuh, at-tadhallul, merasa hina. Tu dari sudut bahasa lah. Sujud dengan makna at-tadhallul, khudu', rasa hina, rasa rendah diri. Dari sudut syaraknya, sujud tu ialah menyentuh sebahagian dahi kita, dahi orang yang sembahyang kepada tempatnya, kepada tempat sembahyang. Sama ada dia dalam keadaan tempatnya itu di atas tanah ke, di atas kapek ke, di atas sejadah ke, ikutlah. Jadi sebahagian daripada dahi dia itu menyentuh kepada tempat yang hendak disujud, tu dia panggil sebagai sujud. Sujud dari sudut syarak. Sujud dari sudut syarak. Qala, sujud yang pertama. Sujud yang pertama. Jadi kalau tak kata sujud yang pertama pun tak apalah, mungkin dia asing kot kita ni. Sujud pertama kira satu rukun, sujud kedua kira satu rukun. Jadi sujud ni ada 2 kali. Sujud ni berlaku sebanyak 2 kali. Mungkin kita ni dia kira berlainan kot, 2 sujud tu kira 2 rukun. Nanti kita tengoklah lagu mana. Jadi sujud ni dalam satu rakaat mesti ada 2 kali sujud. Kemudian para ulama bincang kenapa sujud sahaja antara rukun yang kita buat sebanyak 2 kali. Ada pun rukuk tidak buat 2 kali kecuali sembahyang khusuh tu lah. Sembahyang gerhana tu lain lah. Ni yang biasa ni, kenapa i'tidal tidak 2 kali, kenapa rukuk tidak 2 kali, duduk antara 2 sujud kenapa tidak 2 kali, kenapa sujud 2 kali. Maka dia ada 4 sebab. Dia ada 4 sebab kenapa kita ulang sujud sebanyak 2 kali. Sebab yang pertamanya ialah ziyadatut tawadhu', untuk menunjukkan bersangatan tawadhu', bersangatan rendah diri kita ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi rukuk itu tawadhu' juga, tapi tidaklah setawadhu' ketika sujud. Dia panggil ziyadatut tawadhu', berlebihan dari sudut tawadhu', dengan kita meletakkan anggota yang paling mulia iaitu kepala, anggota yang paling mulia kita kepala, di tempat kita pijak tanah, iaitu kaki.
Di tempat kita pijak tanah, iaitu kaki bila pijak tanah ataupun kapet dan sebagainya, kita letak wajah ataupun anggota yang paling mulia di tempat yang kita pijak kaki. Itu tu sebab yang pertama. Maka sebab itulah dia lebih afdal daripada rokok. Sebab yang keduanya ialah kerana untuk menghinakan syaitan. Kerana untuk menghinakan syaitan. Sebab kenapa dua kali kita sujud? Sebab yang keduanya ialah kerana untuk menghinakan syaitan. Kerana syaitan apabila Allah Subhanahu Wa Taala suruh sujud kepada Nabi Adam AS, dia tak mau sujud. Dia tak mau sujud, bahkan dia ingkar. Sehingga kan kalau dia melihat anak Adam AS sujud, maka dia akan menangis. Dan dia akan menyesal. Dia kata, celakalah aku, ya waili, ya waili. Celakalah aku. Menyesal tak sudahlah. Kerana anak Adam AS, apabila Allah Subhanahu Wa Taala suruh sujud dan anak Adam sujud, maka dikurniakan syurga. Aku ketika Allah Ta'ala suruh sujud, aku tak mau sujud, maka aku diberikan neraka. Itu sebab yang kedua kenapa dua kali sujud. Iaitu untuk menghinakan syaitan. Sebab yang ketiganya ialah kerana sujud itu ialah tempat yang paling dekat dengan Allah Ta'ala. Posisi sembahyang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ialah ketika sujud. Maka sebab itu diulangkan sebanyak 2 kali. Nabi SAW pun sebut, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun. Posisi yang paling dekat seorang hamba kepada Tuhannya itu ialah ketika dia sujud. Maka sebab tu ketika sujud kita banyakkan berdoa lah. Tak kisahlah sujud pertama, sujud kedua, rakaat pertama, rakaat kedua, sampai rakaat akhir, boleh kita doa, tak ada masalah. Dengan bahasa Arab kalau dengan mulut. Kalau bahasa Melayu dengan hatilah, dengan cakap pula. Sebab yang terakhir kenapa kita sujud sebanyak 2 kalinya, antara hikmah dia ialah ketika kita rokok itu menunjukkan kita mendakwa kita hamba Tuhan. Ketika kita rokok, kita tunduk, maka itu menunjukkan kita mendakwa kehambaan kita kepada Allah Ta'ala. Tapi buktinya kita menjadi hamba Allah Ta'ala ketika kita sujud. Sujud tu sebagai syahadatain, sebagai saksi. Jadi dibuat 2 kali sebagai saksi kata betul-betul kita ni menunjukkan kehambaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi itulah 4 sebab kenapa sujud sebanyak 2 kali. Selama 2 kali. Iaitu yang pertama tadi ialah apa dia? Yang pertama tadi ialah sebab untuk bersangatan tawaduk ketika kita sujud dengan kita letakkan kepala kita yang anggota mulia kepada tempat pijak kaki. Yang kedua, sebab yang kedua ialah kerana untuk menghinakan syaitan. Ketika mana syaitan disuruh sujud, dia tak mau sujud, kita sujud, kita disuruh sujud dan kita sujud. Kita dikurniakan syurga, syaitan, iblis akan dikurniakan neraka. Yang ketiganya ialah sebab posisi sujud itu ialah posisi yang paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir ialah kerana posisi sujud itu ialah sebagai saksi kepada kita betul-betul menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita telah rukuk tu mendakwa saja, mendakwa kita menjadi hamba Allah. Saksinya betul-betul kita menjadi hamba Allah bila kita rukuk, bila kita sujud sebanyak 2 kali. Selesai. Kemudian kata musannif rahimahullah Subhanahu Wa Taala, dan bagi sujud itu 8 syarat. Ada 8 syarat. Pertama, bahawa hantarkan dahi seorang dengan terbuka. Menghantar ni makna meletak lah. Menghantarkan dahi seorang dalam keadaan terbuka. Yang ni terbuka dahi ni. Terbuka dahi melainkan kerana uzur. Melainkan kerana uzur. Jadi membuka dahi ni wajib. Bukan semua. Sebab syarat sah sujud ialah meletakkan sebahagian anggota dahi kepada tempat sujud. Itu dalam mazhab Syafi'i. Beza dengan mazhab Maliki. Mazhab Maliki syarat dia semua dahi. Tidak memadai satu dahi. Jadi sebab itu kita sunat untuk letak semua dahi. Ini apa tu? Sunat untuk letak semua dahi kerana meraihkan khilaf yang berkata, yang dalam mazhab Maliki kata wajib letak semua dahi.
Kemudian sunat untuk kita buka tangan. Bukan. Sunat untuk kita letak tangan di tempat sujud dalam keadaan tidak tertutup. Dalam keadaan terbuka beginilah. Tidak ditutup dengan kain dan tidak ditutup dengan apa-apalah. Okay? Mestilah kita sujud tu dalam keadaan tidak tertutup tangan bila kita letak di tempat sujud. Begitu juga dua kaki sunat tidak tertutup. Dua kaki kita kalau stocking tu buanglah. Kalau stocking tu buang. Kalau stocking tu pakai, maka tak dapatlah pahala sunat buka kaki ketika sujud. Dan kalau sujud itu ada kalau ketika sujud tu ada penghalang ke atas dahi dia. Okey, dia buat contoh gini. Kalau contoh kita semayang di atas daun-daunan. Ada daun belakang. Dekat bawah tanah tu lah. Ataupun dekat bawah kita ni. Jadi kita pun sujud. Bila sujud tu, melekat daun dekat kepala, dekat dahi, semua. Iltasaqa. Terlekat sampai ke dahi, semua ni. Kita pun bangun. Maka sujud ketika itu tidak sah. Sujud ketika itu tidak sah kerana ada ha'il. Ha'ilnya di situ ialah daun. Semua daun melekat. Tak kena tanah. Ataupun tak kena yang di bawah tu lah. Yang selain pada daun tu. Jadi dia kena sujud semula kerana tidak sah dia sujud ke atas daun yang dalam keadaan daun tu melekat habis semua. Kecuali kalau sebahagian saja tu tak ada masalah lah. Kita kata dah tadi, sebahagian dahi sahaja yang perlu sujud. Sama lah kalau rambut panjang, ini rambut begitu. Ini rambut gini, jadi terbuka bahagian tengah saja. Kena tempat sujud, sah dah. Tapi kalau tutup semua tak sah lah. Tutup semua tidak sah. Begitu juga kalau perempuan pakai niqab contohnya, jadi dia pakai niqab dalam keadaan sembahyang, dia pun sujud dalam keadaan begitu. Itu pun tidak sah kerana menutup benda, menutup dahi dalam keadaan kain tersebut bergerak bersamanya ketika sembahyang. Tutup serban? Tutup dahi? Samalah. Apa? Tutup semua kan? Tutup semua tak sah lah. Kena buka dahi. Kalau tutup semua tidak sah. Tutup gini. Mana boleh? Kata suruh buka. Serban tebal tak kena dahi tak sah lah. Tak kena dahi lagi tu. Dia kena dahi. Jadi serban tu yang tebal kan? Tebal apa nak pergi mana? Nak pergi arah ke mana? Allah lah. Mana tadi? Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, kedua ketiadaan sujudnya seorang atas suatu yang bergerak-gerak dengan gerak seorang. Padahal ia seorang menanggung baginya bagi benda yang gerak tadi. Syarat yang seterusnya, janganlah kita sujud dalam keadaan kita sujud di atas sesuatu yang bergerak bersama kita. Contohnya kita pakai ridak ke, pakai apa-apalah. Jadi kita waktu sujud tu, ridak kita pun mari kita pun sujud atas ridak tersebut. Yang ridak tu kita pakai atas bahu. Maka ketika tu tidak sah sujudnya. Kecuali kalau ridak tu letak bawah, itu tak pakai dah. Itu tidak bergerak bersama kita semasa kita bergerak. Yang tidak sah ni apabila kita bergerak, kain tu bergerak, kita pun sujud atas kain yang bergerak tu. Maka hak itulah yang kata tidak sah. Hak itulah yang kata tidak sah. Walaupun bil quwah. Okey, bil quwah ni gini. Jadi contoh kalau kita pakai ridak. Kita pakai ridak berapa meter? 5 meter contoh panjang 5 meter. Baik, dia ridak Kashmiri. 5 meter contohnya. Jadi kita pun sembahyang duduk. Okey, sembahyang duduk. Kita pun beliklah dekat tekuk ni. Sembahyang duduk. Bila sembahyang duduk, kita belik ke tekuk atau dia memanjang sampai ke tempat sujud lah. Bila sembahyang duduk, ridak yang berada di bahagian bawah tu, yang kita belik sampai ke bawah tu, dia tak gerak. Dia tak gerak kan? Dia tak gerak. Tapi bila kita sujud atas tu, tak sah juga. Sebab apa tak sah? Sebab sekira-kira kalau kita sembahyang diri akan bergerak sama kita. Sembahyang duduk saja kita tak bergerak dengan dia. Kain tu tak bergerak dengan kita bila kita sembahyang duduk. Tapi bila kita sembahyang diri, takdir kata kalau sembahyang diri, gerak benda tu. Jadi kita seolah akan
Sujud juga ke atas ridak yang bergerak bersama kita. Tapi ketika kita duduk tak gerak. Tu dia panggil walaupun bil quwah. Tu bil quwah tu mana ada kemampuan dia menghalang dahi kita untuk kita sujud di atas tanah. Maka hak tu pun tidak sah. Walaupun kain tadi tak bergerak bersama kita. Walaupun kain tadi tak bergerak bersama kita. Tu pandangan yang mu'tamad. Kemudian, kalaulah seorang tu sujud di atas serban yang panjang. Dia pakai serban, ekor dia sampai ke bawah. Yoh, serban apa? Serban dema tu. Dia lilit, punya tembal sampai ke arah dah. Lepas tu dia punya ekor dia panjang sampai ke bawah, tempat sujud. Panjang sampai ke bawah, tempat sujud. Dia pun rokok, dia pun i'tidal, dia pun sujud atas atas serban yang terlalu panjang tadi. Tapi serban yang panjang yang duduk kat bawah tu tak gerak lah bersama dia. Maka hak tu tak batal. Hak tu sah. Hak tu sah pula. Sebab apa sah? Sebab dikirakan dia tu bercerai dengan orang yang sembahyang. Kain yang terlalu panjang tadi, serban yang terlalu panjang tadi, dikira hukmul munfasil. Hukum pada kata tidak bersambung dengan dia. Dia dikira sebagai pakaian yang lain. Walaupun sambung, tapi pada hakikat hukumnya tak sambung. Sebab terlalu panjang. Serban ekor yang terlalu panjang, sehingga ke bawah, dan dia tak bergerak bersama dia ketika sembahyang, dan dia sujud atas tu, maka sah juga sujudnya. Kerana dia pada hukum sudah terpisah dengan dia. Kain yang terlalu panjang tu, sudah terpisah dengan orang yang sembahyang pada hukum. Walaupun pada dari sudut zahir, sambung lagi. Tapi nisbah hukum macam sudah terpisah. Tu kalau serban terlajak panjang. Tu. Kalau dia sujud pula, dia sujud dia atas sapu tangan. Dia sujud di atas sapu tangan. Di atas sapu tangan, bukan, silap. Bukan. Kalau dia sujud atas tangan. Kalau dia sujud atas tangan, okey. Dia mari terus sujud, dia pun ambil tangan dia pun letak dahi dia. Hak tu tidak sah. Hak tu tidak sah. Dia sujud atas umpama tangan, itu tidak sah sujud dia. Kena kembali semula, tidak sah sujud dia. Habis. Satu bab sujud. Apa tadi? Menanggung. Okey, habis. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, ketiga, menghantarkan dua lutut seorang pada tempat sujud, pada tempat sembahyang seorang. Okey. Anggota sujud ni ada 7, iaitu kaki, lutut, 2 tangan, dahi. 7. 2 kaki, 2 lutut, 2 tangan, 1 dahi. 7 lah. Jadi kita kata tadi dahi itu, maksudnya dahi itu ialah sebahagian dahi sahaja. Sebahagian dahi sahaja. Tapi yang sempurna, yang sunatnya ialah keseluruhan dahi. Keseluruhan dahi kita letak di atas tempat sujud. Barulah dikira sebagai sujud yang sempurna. Kenapa kita kata letak sebahagian sujud itu sudah memadai, sudah sah? Kerana letak sebahagian dahi itu sudah dipanggil dalam bahasa Arab namanya sujud. Sebab sudah dipanggil dalam bahasa Arab, bila letak sebahagian dahi itu dah dipanggil sebagai sujud. Maka sahlah sujudnya. Adapun dari sudut kesempurnaan, kena letak semua semua dahi di atas tempat sujud. Habis. Kemudian keempat, menghantarkan suatu suku, suatu juzuk, satu bahagian daripada perut 2 tangannya, 2 tangan seorang. Perut 2 tangan, hak inilah batin tangan. Ini dia panggil sebagai batin tangan. Dan perut anak jari tangannya, anak jari tangan seorang, anak jari. Ni anak jari, perut ni lah. Jadi kena letak ni, 2 lutut, 2 kaki. Habis titik. Habis. Kelima, menghantarkan suatu suku, satu bahagian daripada perut jari kakinya kaki seorang. Kaki pula. Mana perut ni, sinilah, ni batin. Dia panggil. Ni batin, ni zahir. Ni zahir, ni batin. Ni batin, ni zahir.
Zahirul kaf, zahir tapak tangan, batin tapak tangan. Jadi yang kena pada sujud perlu anggota ni, bukan anggota ni. Jadi itu ada dalam hadis Nabi SAW yang suruh sujud dengan 7 anggota tersebut. Mesti kena letak. Tak ada salah satu, maka tidak dikiralah dia sebagai sujud yang sempurna. Bahkan boleh jadi tidak sah, kerana tu syarat sah sujud. Jadi kalau dia cara nak turun pula, cara nak turun untuk sujud itu dalam mazhab Syafi'i, turun lutut dulu, kemudian turun tangan, kemudian dahi dan hidung sekaligus. Dahi dan hidung sekaligus. Hidung tu sunat, bukan wajib. Hidung tu sunat, dahi tu wajib. Tapi kalau dia letak hidung saja, tengah hidung saja, dahi tak letak, tak sah. Kalau letak dahi saja, hidung tak letak, sah. Tapi tak sempurna lah. Jadi turun sujud yang sempurna, turun lutut dulu, kemudian turun tangan, kemudian letak dahi serta muka. Letak dahi serta hidung. Kecuali kalau hidung dia tu Pinocchio. Hidung dia tu panjang 5 liter. 5 meter. 5 meter ke 1 meter ke. Jadi nak sujud tak boleh lah kena dahi sebab hidung tebal kan. Jadi dia hanya, bagi dia tu sujud sekadar mampu saja. Dia tanya hidung lah nak buat kan. Dia tak boleh sampai dahi sebab hidung dia tebal sangat. Lain daripada orang lain. Jadi dia wajib letak sekadar mampu sahaja. Habis. Kemudian, kalau contoh seorang itu, okey, kita ni kata ni tapak tangan. Ni dia panggil zahir tangan. Kalau contoh terbalik macam mana? Allah Ta'ala buat dia terbalik. Dia punya batin tangan kat sini, zahir tangan kat sini. Terbalik. Maka ketika itu tetap perlu juga dia letak tangan sini. Walaupun sini, dia punya tangan macam ni lah. Terbalik. Dia perlu juga letak macam ni untuk sujud. Dia perlu juga letak macam ni untuk sujud. Tetapi ada pandangan kata kalau dia mampu buat lagu ni, gini. Kalau dia mampu buat lagu ni. Kalau tak mampu, tak payahlah. Terus dia buat macam biasa saja. Kalau dia tak ada tapak tangan, lagu mana? Kalau tak ada tapak tangan, maka sekadar mampu lah letak tu. Dia kan kena letak tapak tangan. Syarat sah dah. Sekarang ni tapak tangan tak ada. Letaklah apa yang ada. Letak macam mana? Letak apa yang ada. Letak kat bahagian apa? Yang kalau terpotong sinilah. Letak apa yang ada sahaja. Tidak perlu cari tapak tangan lagi. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala. Mana dia? Okey, perut kaki. Kedua. Daripada perut jari kakinya kedua, gitu. Kedua kakinya ke kakinya kedua? Terbalik Tak terbalik. Kakinya kedua. Sudah. Kedua kakinya. Okey. Keenam, bahawa sujudnya seorang dengan memberatkan kepala seorang. Dan tengkok seorang. Memberatkan kepala. Memberat ni, dia takdir sekira-kira kalau letak kapas tu tak lari. Taklah tekan sangat, tekan relax dah. Tekan sangat, buat bincut kepala pula ni. Arok ni. Ada tanda-tanda orang semayang. Mana orang lain tak semayang tu kena. Dia pergi tekan berbekas tu. Tak payah itu. Dia tekan biasa saja. Sekira-kira kalau ada ketah ke ataupun ada kapas ke, dia tak bergerak. Tapi kalau dia letak tempat sujud tapi tak tekan. Tapi ada tumakninah, tak sah juga. Sebab syarat dia mesti kena tekan. Tekan sikit saja. Sekira-kira letak ketah ataupun kapas, dia tidak lari. Try lah buat satu kali. Letak dekat tempat sujud dalam keadaan tak tekan. Boleh lari tak ketah. Kena try sendiri ya. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Ketujuhnya, hendaklah sujud itu dengan disahaja sujud tu. Yang ni sujud ni perlu kepada niat. Jangan dia niat selain daripada sujud. Mana dia sujud tu dalam keadaan niat nak sujud. Bukannya terkejut dengan mercun. Tak.
Contoh main terawih, dia terkejut mercun, dia tersujud. Tu kena bangun semula lah, tidak sah sebagai sujud. Ataupun terjatuh. Terjatuh, terhempak dia punya kepala. Pam. Dia pun niat pakat sujud selalu. Tak boleh. Dia kena bangun semula untuk sujud balik. Kerana tadi dia terjatuh tadi, tidak ada qasad sama sekali untuk sujud. Maka dia kena bangun semula dan sujud semula. Dalam keadaan ada qasad untuk dia sujud. Kemudian, kedelapan bahawa tinggi punggungnya punggung seorang daripada tengkoknya tengkok seorang. Jadi, bila kita sujud ni, punggung kita akan meninggi. Kepala kita akan membawah. Itu syarat sah sujud. Dia tidak boleh atas, kepala atas daripada punggung, ataupun kepala dengan punggung sama. Tak boleh. Dia kena atas. Itu syarat dia. Maka tiada Maka jika bersamaan tinggi kepala dengan punggung, maka tiada memadai akan dia akan sujud tu. Maka kalau sujud dalam keadaan sama taraf kaki dengan punggung dengan kepala, ataupun kepala lagi atas daripada punggung, itu tidak sah. Tidak sah sujud yang sedemikian. Kecuali kalau dia itu sembahyang di atas kapal. Sembahyang di atas kapal mesti dalam keadaan sama rata. Contoh, punggung dengan kepala tu mesti sama rata. Supaya tak jatuh, tak tergolek. Maka ketika tu sah sembahyang dia dan tidak perlu ulang semula sembahyang kerana an-nadiru kal ma'dum. Perkara yang jarang berlaku seperti mana tak pernah berlaku. Itu kaedah dia. Jadi orang yang sembahyang atas kapal dalam keadaan tidak boleh mengangkatkan punggung dia lebih tinggi daripada kepala, sah juga sembahyang dia, sah sujud dia dan tidak perlu ulang semula sembahyangnya. Kerana dia itu nadir. Dia uzur yang ganjil ataupun yang jarang berlaku lah. Yang jarang berlaku. Begitu juga. Sekejap. Silap. Silap. Terbalik. Sekali lagi. Silap. Jadi kalau dia sembahyang atas kapal. Dia sembahyang atas kapal dalam keadaan dia perlu sama rata antara kepala dengan punggung. Dia tidak bolehlah ikut syarat ni. Dia pun sembahyang. Sembahyang dia sah tapi kena ulang semula sembahyang kerana uzur nadir. Uzur dia tu nadir, jarang berlaku orang sembahyang atas kapal begitu. Wajib ulang semula sembahyang. Yang tak wajib ulang sembahyangnya kalaulah dia sakit. Dia sakit tu sekira-kira dia nak tunduk tu tak boleh tunduk macam kita punggung ke atas, kepala bawah. Mesti sama rata antara punggung dengan kepala. Barulah hak tu tidak perlu ulang semula sembahyang kerana sakit. Hak tu je kadar mampu dia. Tu tak apa. Okay. Maka kalau seorang contohnya dia mampu sujud. Kalau dia sujud biasa tak boleh dia kata. Kalau sujud biasa dia tak boleh. Kalau dia tunduk rokok. Kalau dia tunduk untuk sujud macam biasa, punggung tinggi, kepala rendah tak boleh. Melainkan kena letak bantal dekat dahi dia. Contoh. Kena letak bantal 2 utir ke apa ke baru boleh sujud macam kita. Maka boleh letak bantal untuk dia sujud dengan bantal tu. Boleh letak bantal bawah lah. Kita pun tunduk sampai ke bantal tu. Dalam keadaan kita, ketika itu posisi kita macam sujud. Ketika tu boleh. Sebab kita tak mampu sujud macam orang biasa. Melainkan kita boleh tunduk sekodarnya. Yang mana kalau kita letak bantal, ada keadaan sujud tu orang boleh nampak. Maka ketika tu, boleh letak bantal dan dia tunduk dalam keadaan dahi letak di atas bantal kerana ketika itu sudah berada di posisi sujud. Kalau buat begitu. Habis. Kemudian dah kalau tak mampu juga nak tunduk sampai ke bawah, kalau tak mampu juga tunduklah sekadar mampu tu ya. Tunduklah sekadar mampu. Contoh orang sembahyang duduk tak mampu untuk sujud. Sakit belakang. Kalau sujud itu memang terbongkok terus ya. Maka dia pun tunduk lebih kurang saja. Tunduk yang lebih tunduk daripada rokok. Tunduk yang lebih tunduk daripada rokok lah. Kalau rokok tunduk dah, dia lagi tunduk. Untuk menunjukkan dia tu beza antara sujud dan rokok.
Begitu jugalah orang yang mengandung, sama juga. Orang yang mengandung tak mampu sujud. Dia boleh tunduk takat mana, itulah sujud dia. Jangan pergi paksa dia. Tunduk sampai ke bawah tu, pecah habis kita. Kalau paksa. Sama juga orang mengandung tu, kalau boleh letak bantai dalam sekira-kira dia tunduk tu boleh sampai ke bantai tu, letak bantai. Kalau tak boleh, kalau tak ada bantai ataupun tak boleh juga, sekadar boleh lah. Sekadar mampu saja untuk tunduk nak ke arah sujud. Tak payahlah sampai memaksa dia sujud sampai letak dahi kat lantai. Begitu jugalah yang kita cerita tadi, kalau dia hidung dia Pinocchio, sama juga. Dia hanya perlu tunduk sampai tenyeh hidung tu sekadar mampu saja, tak payahlah tenyeh sampai ke tenyeh dahi sekali. Sakit kawan tu. Ada masyaqqah, ada kesusahan lah situ. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Dan ke-11 daripada fardu sembahyang itu, Tuma'ninah. Tuma'ninah qadar subhanallah. Subhanallah tu apa dia? Senyap anggota kita ketika sujud tu, qadar subhanallah. Gitu. Bukannya turun-turun tu sambil garu-garu, tak ada Tuma'ninah apa ni. Bukan. Tu tak kira Tuma'ninah tu. Walaupun dia sujud sampai 5 jam sekalipun, tapi 5 jam duk garu. Itu tak ada Tuma'ninah lagi. Dia kena senyap anggota, qadar subhanallah. Lepas tu dia tak zikir pun tak apa, sebab tu sunat saja, dia pun bangun. Sah sujud dia. Tapi yang afdalnya zikir itulah, subhanarabbil a'la bihamdih tu. Okey. Kemudian kata musannif rahimahullah, tuma'ninah di dalam sujud yang pertama, dan bagi tuma'ninah tu syarat yang satu, seperti barang yang tersebut dahulu, iaitu tersebut pada bab rokok. Iaitu apa dia? Qadar anggota tu senyap, qadar subhanallah. Itulah. Dan ke-12 daripada fardu sembahyang itu, duduk antara dua sujud. Duduk antara dua sujud pula. Selesai dah sujud, ni duduk antara dua sujud. Kita kata dah duduk antara dua sujud. Ada dua cara sunat untuk duduk. Pertamanya iftirash, yang keduanya iqa'. Iqa' yang kita kata itu duduk di atas punggung. Kaki dia tu macam ni, lepas tu punggung letak atas belakang kaki tu. Duduk gitu lah, tu dinamanya duduk iqa'. Maka lutut kita akan berdiri sikit. Tu cara duduk sunat tapi tidak afdal. Yang afdalnya iftirash. Duduk antara dua sujudnya cara iftirash, itu lebih afdal. Beza dengan sembahyang duduk. Sembahyang duduk kita kata dah itu, sembahyang duduk dalam keadaan iqa' makruh. Sembahyang duduk dalam keadaan begitu, iqa' tu makruh. Yang sunat tu ketika duduk antara dua sujud sahaja dan seumpamanya. Seperti duduk istirahah, seperti duduk antara dua sujud sahwi. Sunat duduk iftirash ataupun iqa'. Tapi iftirash lebih afdal daripada iqa'. Kemudian kata musannif rahimahullah, tu cara duduk antara dua sujud. Iaitu afdalnya adalah iftirash. Mana dia? Duduk antara dua sujud. Dan jikalau sembahyang sunat sekalipun, wajib untuk dia duduk antara dua sujud. Ada pandangan mazhab Hanafi yang kata tak wajib duduk iftirash dan i'tidal ketika sembahyang sunat. Jadi kalau kita nak ambil pandangan begitu, contohlah, macam mana kita nak buat? Contoh sujud pertama, kemudian sujud kedua, nak pergi ke sujud kedua tu, kita angkat sikit kepala. Dia tak duduk macam ni. Kalau duduk macam ni, jadi duduk iftirash lah. Dia angkat sikit je. Jadi tunduk gini, dia sujud balik. Tu sujud kedua. Tu bagi pendapat yang kata duduk iftirash tu tak ada. Sama jugalah kalau i'tidal tu tak ada, dia lepas rokok tu, dia taklah berdiri straight lagu ni. Dia angkat sikit, duduk semula. Sujud semula. Dia kan rokok, bila rokok, dia angkat sikit je, sujud balik. Tu tak ada i'tidal. Tu bolehlah nak beramal sekala kalau sembahyang sunat. Pandangan yang kedua mazhab Syafi'i yang dhaif. Pandangan mu'tamad wajib sunat, wajib i'tidal dan wajib duduk antara dua sujud walaupun sembahyang sunat sekalipun. Kemudian kata musannif, dan bagi duduk antara dua sujud 3 syarat. Yang pertama bahawa adalah ia duduk antara dua sujud tu duduk betul kedua. Duduk betul. Duduk betul ni apa maksud dia? Duduk betul ni makna belakang kita ni straight lah. Dia tidak macam mazhab Hanafi yang kata tak ada tu.
Dia bangun sikit, kemudian sujud semula. Tu tak duduk betul. Dia tak duduk betul gini lah. Ni dia panggil duduk betul. Dia punya zahir belakang badan dia tu, tubuh badan belakang dia tu straight. Tu dia panggil duduk betul. Tapi kalau duduk tak betul, lepas bangun sujud tu dia begini saja, tu sujud balik. Tu tidak dipanggil duduk antara dua sujud. Dia tak duduk secara betul lagi. Kemudian dia kata kedua bahawa jangan dipanjangkan akan duduk antara dua sujud seperti hukum pada i'tidal. Seperti apa dia? Seperti hukum pada i'tidal. Maka duduk antara dua sujud juga tidak boleh untuk memanjangkan untuk memanjangkan rukuk yang pendek. Tak mari pula. Untuk memanjangkan rukuk yang pendek. Okey, dia rukuk yang pendek ni, rukuk yang pendek i'tidal dengan duduk antara dua sujud ni, kat mana yang kata batal kalau kita panjang? Iaitu kalau kita baca zikir-zikir yang tidak warid sahaja. Zikir-zikir yang tak warid. Warid nak apa ni, bukan minuman ni. Warid ni ialah zikir-zikir yang disebut Nabi. Zikir-zikir yang dianjurkan dalam syarak. Dia zikir benda lain. Maka ketika itulah dikira panjang ke tak. Tapi kalau zikir tu zikir yang dianjurkan syarak, nampak panjang tu tak kira panjang. Contoh doa. Doa duduk antara sujud, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Lepas tu tambah lagi, Rabbi habli qalban taqiyan naqiyan minasyirki bariyan la kafiran wala syaqiyan. Panjang. Dia kira panjang tu, tak kira panjang. Sebab tu dituntut dalam syarak. Tapi kalau lepas doa tu, kita doa benda lain pula. Doa benda lain tu tak kira. Kalau panjang tu melebihi qadar sekurang-kurang tasyahud, baru batal. Gitu. Sama juga i'tidal. Orang macam itu, isu Palestin tu, ada orang seorang dua mengajar kata, dia pergi baca doa kunut. Dia pergi baca doa kunut subuh. Dia kata apa? Dia kata kunut nazilah, baca kunut nazilah lah, jangan baca kunut subuh. Dia maknanya orang ni tak belajar lah. Dekat kasar tak belajar lah. Ataupun dia tu tak rujuk kita. Kita kata, bila kunut nazilah, sunat kunut subuh dulu. Jadi sebut Allahumma hdini fima hadait wa afini fima. Lepas tu sampai dah dekat-dekat nak habis tu, tukar jadi nazilah pula. Tukar jadi nazilah pula, barulah akhir selawat, salam dan sebagainya. Tu sunat cara kunut nazilah. Bukan semata-mata kunut nazilah saja. Jadi adakah dikira panjang tu, memanjangkan i'tidal? Dia kata batal sembahyang. Ada pandangan itu, lawak ada pandangan itu, tapi pandangan tu dhaif, dikritik oleh Syekh Ibn Hajar Al-Haytami dalam kitab Tuhfah, kata hak tu tak panjang. Kerana panjang-panjang dikira panjang ni kalau doa benda yang bukan disebutkan dalam syarak. Sekarang ni kunut nazilah ditutup dalam syarak. Disunatkan pula didahului dengan kunut subuh. Panjang sekalipun tetap dia panggil tak panjang sebab dia baca benda yang ditutup syarak. Jadi start panjang kira aqallut. Dia kalau duduk i'tidal ni, qadar bacaan jangan lebih Fatihah. Kalau duduk antara dua sujud, qadar bacaan jangan lebih aqallut tasyahud, sekurang-kurang bacaan tasyahud. Sekurang-kurang bacaan tasyahud, at-tahiyyatu lillah. Situ ya. At-tahiyyatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nokta. Tu qadar sekurang-kurang tasyahud. Kalau kita at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, tu sempurna, tu tasyahud yang sempurna. Tu tasyahud yang paling sempurnalah. Yang pendek sekali at-tahiyyatu lillah. Salat kenapa? Lupa dah. Ada at-tahiyyatu lillah, assalamu alayka ayuhan nabi sampai habis. Jadi dikira qadar panjang tu bila kita baca zikir yang tak disuruh syarak, baru start kira jam tu aqallut tasyahud ke tidak. Tapi kalau dia panjang tu sebab syarak suruh, maka dia tak kira panjang. Macam ni lah dalam kitab Asy-Syaikh Bijilmi sebut, Nabi SAW baca dalam sunat subuh, dalam sembahyang sunat subuh, qul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama, qul huwallahu rakaat kedua. Tiba-tiba mari ulama Syafi'iyah dibincang, sunat baca rakaat pertama tu qul ya ayyuhal kafirun alam nashrah.
Lepas tu rakaat kedua, qul huwallahu ahad, alam tara kai. Qul ya dengan qul huwallah narai Nabi. Nabi sebut, Nabi baca begitu. Alam nasrah, alam tara kai, narai amalan ulama yang kata siapa-siapa beramal satu rakaat pertama alam nasrah, rakaat kedua alam tara kai, maka dia bebas daripada penyakit buasir. Dia bebas daripada musibah pada hari itu. Maka narai itu dihimpun belaka. Sunat baca dulu. Lepas tu tak timbul panjang kau. Dia jawab kata apa? Oh, panjang-panjang ni kalau kita baca benda yang tak disuruh syarak. Sama lah. Contoh tak disuruh syarak. Disuruh syaraknya baca alam nasrah, alam tarakai, kuliah, kul huwallah, kita baca Baqarah. Tu tak disuruh syarak tu. Bukan kata salah. Kira dia memanjangkan sembahyang sunat subuh, yang mana tu bukan sunnah Nabi SAW bila sembahyang sunat subuh. Nabi SAW sembahyang sunat subuh, dia memendekkan bacaan. Bukan memanjangkan bacaan. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Mana tadi? Hakik habis. Pada i'tidal. Kerana bahawa keduanya i'tidal dan duduk antara dua sujud tu rukun yang pendek. Rukun pendek saja. Maka jika dipanjangkan baginya, bagi kedua tadi itulah, lebih daripada zikirnya, zikir kedua tadi, yang disurat akan qadar, yang disurat, yang ditetapkan akan qadar sekurang-kurang tasyahud pada duduk antara dua sujud, itu. Sekali lagi. Maka jika dipanjangkan baginya, bagi duduk antara dua sujud, betul lah. Lebih daripada zikirnya, zikir duduk antara dua sujud, yang disurat, yang ditetapkan akan qadar sekurang-kurang tasyahud. Sekurang-kurang tasyahud lah. Tu qadar paling kurang untuk duduk antara dua sujud. Bila start kira tu? Bila kita zikir yang tidak warid. Bila kita zikir benda yang tak warid dalam syarak. Kalau zikir yang warid dalam syarak, walaupun nampak panjang, selesai masalah. Sebab dituntut syarak. Mana mungkin dituntut syarak, zikir benda tu panjang, tiba-tiba dalam masa yang sama ditegah syarak untuk duduk dalam keadaan tidak lama. Pelik gitu. Kadang-kadang orang baca slow, taranum sekali. Rabbighfirli warhamni. Jadi lama lah. Nisbah dia lama lah. Nisbah orang Rabbighfirli warhamni, cepatlah tu. Tapi dikira lama, tak kira panjang, kira pendek. Sebab dia tengah baca zikir yang warid daripada Nabi SAW. Dan diketahui seorang tadi lagi disahajanya, mana ni? Dan diketahuinya, sambung. Kalau dia buat dalam keadaan lebih daripada qadar hak sepatutnya. Yang ni lebih daripada qadar rukun pendek tu lah. Dan diketahuinya dalam keadaan dia reti, dia tahu. Hak tu panjang. Lagi disahajanya seorang, batas sembahyang orang tadi. Sengaja memanjang-manjangkan rukun pendek. Dia pergi baca doa entah apa-apa sampai panjang sangat, batas sembahyang dia. Habis. Kemudian, ketiga, hendaklah duduk antara dua sujud itu dengan disahajanya seorang. Mana duduk dengan dalam keadaan ada qasad, bukannya terkejut, tiba-tiba duduk. Tu kena sujud semula, duduk balik. Terkejut mengecun. Maka jikalau terlanjut duduknya, terlanjut ni tak sengaja, terlanjut duduknya seorang, tiada sah dilakukannya duduk antara dua sujud. Kena ulang semula, sujud balik, duduk semula. Dan ke-13 daripada fardu sembahyang itu, tumakninah di dalam duduk antara dua sujud itu. Tumakninah iaitu apa dia? Kita diamkan anggota qadar subhanallah ketika kita duduk betul tadi. Dan bagi tumakninah tu syarat yang satu, seperti barang yang tersebut dahulu, iaitu pada bab rukuk. Dan ke-14 daripada fardu sembahyang itu sujud yang kedua. Wallahu ta'ala a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.